Assalamualaikum. Hai semua. Ini adalah bahan anting puteri atau jeliti. Bahan ini sudah berusia lebih kurang 10 bulan dari report yang pertama. Di awal video ini saya ingin kongsikan kesan kepada bahan ini yang disebabkan oleh penggunaan campuran tanah yang kurang baik. Campuran tanah ini mungkin terlalu basah dan juga sistem aliran air di dalam pot tidak bagus yang menyebabkan akar baru sukar untuk tumbuh dan akar yang lama membusuk dan mati. Proses pembesaran dahan yang terlalu lambat adalah petanda sistem akar mempunyai masalah. Gambar kiri adalah semasa report yang pertama dan gambar kanan adalah selepas 5 bulan. Untuk 5 bulan yang pertama, bahan belum menunjukkan tanda-tanda masalah pada sistem akar. Gambar kanan adalah bulan yang ke-10. Tempoh masa kedua-dua gambar ini adalah 5 bulan dan anda boleh lihat saya masih menggunakan wire yang sama. Jika bahan yang sihat, wire sudah boleh ditukar selepas 2 hingga 3 bulan. But before that, help me to grow this channel by like, share, subscribe and leave a comment below. Thank you. Ini keadaan akar selepas 10 bulan dari report yang pertama. Pertumbuhan akar-akar yang baru sangat sedikit dan akar lama yang dikuning semasa report yang pertama membusuk dan mati. Ini adalah disebabkan oleh campuran tanah yang terlalu basah. Disebabkan bahan ini menunjukkan tanda-tanda yang kurang bagus, jadi saya akan menukar tanahnya. Sebelum saya report, saya akan buangkan dahan-dahan yang tidak diperlukan. Untuk dahan ini, saya memilih dahan di mana kedudukannya lebih selari di antara dahan kiri dan dahan kanan. Saya letakkan pecahan dari pasu di bawah bahan supaya akarnya akan tumbuh ke tepi. Campuran tanah ini saya tambah lebih banyak pasir kasar supaya medium tidak simpan terlalu banyak air dan juga untuk membuat aliran air di dalam pot lebih bagus. Saya siram bahan ini dengan campuran air penggalak akar dan pastikan aliran airnya cepat. Ini keadaan bahan selepas 2 bulan lebih. Dahan baru dan juga daun mula tumbuh pada bahan. Ini menunjukkan yang pertumbuhan akar semakin banyak dan sihat. Sekarang saya ingin terangkan kenapa healing paste sangat penting untuk bahan anda. Di kawasan potongan ini, kulit pokok telah mati. Ini menyebabkan kambium tidak dapat menutup luka pada bahagian yang dipotong pada batang utama. Jika dibiarkan, ia boleh menyebabkan kedua-dua dahan utama mati. Untuk mendapatkan bonsai yang cantik, anda perlu sembunyikan kesan dari potongan. Untuk memudahkan proses ini, anda boleh menggunakan peralatan yang sesuai seperti knob cutter atau concave cutter. Healing paste dapat membantu mempercepatkan proses penyembuhan luka pada bahan. Keadaan bahan selepas lebih kurang 5 bulan. Untuk mempercepatkan proses pembesaran dahan, saya letakkan bahan ini di dalam polybag dengan tanah yang banyak. Ini keadaan akar pada 2 Julai dan ini adalah pada 14 Ogos. Akar di dalam pot sudah padat dan tanah juga semakin mengeras yang menyebabkan aliran air tidak bagus. Jadi saya akan report bahan ini. Ini keadaan akar selepas 6 bulan lebih.
Ini pecahan pasu yang saya gunakan semasa report sebelum ini. Buat masa sekarang, akar hanya dipotong pendek untuk disesuaikan dengan pot baru dan saya belum membuat proses pemilihan akar. Medium yang saya gunakan kali ini adalah campuran dari tanah merah bakar dan juga pasir malang, iaitu pasir dari gunung berapi. Penggunaan pasir adalah penting untuk membuat aliran air di dalam pot lebih bagus. Saya gunakan satu bahagian tanah merah dan satu bahagian pasir malang. Bagi sesiapa yang ingin mencuba pasir malang, anda boleh hubungi Encik Azahari di nombor ini ataupun lawat Facebook beliau, link di description di bawah. Melihat kepada saiz dahan ini, dalam beberapa bulan lagi ia sudah sesuai untuk dipangkas dan saya akan pangkas akarnya juga. Untuk proses pemangkasan akar nanti, saya akan expose akar seperti ini dan saya akan pangkas akar tanpa keluarkan bahan dari pot. Jadi saya hanya guna pasir malang di lapisan atas. Pasir malang tidak akan mengeras, jadi mudah untuk saya kais untuk pemangkasan akar. Saya buang daun dan dahan yang tidak diperlukan, ini untuk mengurangkan stres pada bahan. Saya siram bahan ini dengan air dari campuran vitamin B1 untuk mengelak transplant shock. Saya akan update bahan ini pada video yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk subscribe channel saya. Di dalam video saya ada sebutkan tentang peralatan asas yang anda perlu ada untuk memudahkan kerja. Seperti concave cutter, ia dapat memotong lebihan kayu di antara dua dahan. Dan selepas itu, anda boleh gunakan knob cutter untuk membuat potongan bentuk U seperti di atas. Di video akan datang, saya akan terangkan dengan lebih terperinci tentang kegunaan dan fungsi alat-alat ini. Alat ini saya gunakan untuk membuang tanah dari akar dan juga untuk leraikan akar. Bentuk lepel di hujung ini fungsinya untuk anda tekan permukaan tanah semasa proses report. Ini adalah healing paste yang saya gunakan. Dan akhir sekali ialah turntable. Turntable ini dapat menampung berat sehingga 50 kg. Untuk setiap pembelian cutter, anda akan mendapat beg ini. Untuk mendapatkan peralatan ini, anda boleh hubungi nombor di atas ataupun melalui Facebook, link di description di bawah.